Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Dengan sebab masalah COVID ni, jadi kita dapat berjumpa. Saya rekod video apakah perlunya yang perlu kita baca dan perlu kita lihat. Dan insyaAllah kita akan pelajari sedikit apa yang kita tak faham. Dan boleh buat soal menyoal di dalam ruangan komen ataupun di dalam grup. Kemudian bagi kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu pelajaran pertama kita, iaitu kita nak lihat di sini apakah pengertian dan unsur-unsur jenayah. Yang pertama sekali iaitu akhir pelajaran awak kena tahu 1, 2, 3, 4. Pertama, apakah unsur-unsur jenayah. Kemudian mengetahui sedikit nas, kena hafalah sedikit nas-nas ayat Quran ni. Kemudian memahami bagaimana kita nak menentukan ta'zir. Kemudian yang ini dia punya penghayatan, iaitu dari segi emosi dan juga kita punya akidah. Okey. Minta maaf lah, kitab saya lawa sangat kan. Jadi okey. Tak apalah Yang pertama sekali iaitu unsur-unsur jenayah, unsur hukum dan unsur undang-undang. Ada 3 unsur yang menyebabkan kita kategorikan dia sebagai jenayah. Ya, 3 kategori ini iaitu yang pertama kita lihat di sini. Jangan terus baca. Semak dahulu. Yang pertama iaitu adanya nas. Ya, di sini. Kalau garis-garis lah. Ada nas ni iaitu Al-Quran ataupun hadis. Adanya daripada Al-Quran ataupun hadis. Satu, unsur-unsur jenayah yang mesti adalah ada nas. Yang kedua, unsur perlakuan itu iaitu perlakuan yang bertentangan dengan nas tersebut. Bertentangan dengan hukum syarak iaitu bertentangan dengan hukum nas tersebut. Bertentangan dengan nas. Baik, yang ketiga iaitu ada unsur niat yang jahat. Tadi iaitu ada perlakuan yang jahat yang bertentangan dengan nas. Kemudian iaitu ada niat yang jahat yang bertentangan dengan nas. Kalau diringkaskan di bawah ni, iaitu kita lihat di sini, unsur penentu jenayah ni ada 3. Satu iaitu mengistilah ada unsur hukum undang-undang ni iaitu daripada nas Al-Quran. Duanya ada perbuatan jahat yang bertentangan dengan nas ini. Kemudian yang ketiga ni ada niat jahat iaitu bertentangan dengan nas ni. Contohlah mencuri. Mencuri kan dia memangnya ada nas Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kemudian perbuatan mencuri itu melanggar nas tersebut. Kemudian niat dia mencuri, memang niat dia nak mencuri, tidak tercuri sendiri. Melainkanlah kau curi hatiku, curi perasaanku, itu lain. Okey, itu unsur-unsur bagaimana kita nak menentukan dia sebagai jenayah. Ni kena hafal lah. Okey, ataupun lihat balik semula sini. Garis tadi adanya nas, perlakuan yang bertentangan dengan hukum syarak, kemudian niat yang jahat. Ya. Baik, di sini kemudian dia nak bawakan dia punya pendetilan, iaitu yang pertama unsur hukuman dan undang-undang itu. Kemudian nas Al-Quran ni nak bagi tunjuk contoh-contoh satu persatu. Kena hafal salah paling kurang satu. Contohnya bahagian zina, wala taqrabu, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk jalan. Kemudian daripada surah An-Nur, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'at jildah. Baik. Ini contoh nas. Sambung lagi contoh nas Al-Quran yang lain lagi. Contohnya menuduh zina. Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Tak perlu baca semualah Saya katakan di sini kita nak tengokkan di sini kan nas bagi pelaksanaan hukuman hudud. Ini ceritanya pasal nas Al-Quran ni yang tadi pasal hukuman hudud saja dahulu. Memang kita ada hukuman lain. Okey, ni nas hudud bab arak. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tak kalah daripada satu ayat Quran ni kita tak dapat hafal. Baik, mungkin yang ini mudahlah. Kemudian ada lagi nas yang lain. Kesalahan mencuri, ini dalam bab hudud lah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maaf. Kemudian nas yang lain, merompak, innama jazaa'ul ladzina yuharibu. Kalau tak nak baca yang ini,
Ini tak nak baca lah sebab banyak sangat kan. Kita ambil buku surat 3, buku surat yang keempat. Okey. Yang 5, 6, 7 tak payahlah. Kemudian nas bagi qisas. Ni kalau dapat hafal lah. Semuanya ada nas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sampai situ pun cukup. Wahai orang beriman, dituliskan kepada kamu hukuman qisas dalam pembunuhan. Kemudian ini bab, bukan bab hudud, ini bab qisas ya. Okay. Kemudian kita ada hukuman ta'zir pula. Diambil dia juga daripada ayat Quran. Apakah pengertian ta'zir? Ini dia ada 3 ya. 1 hudud, 2 qisas dan diat, 3 ta'zir. Mungkin 4 lah, 3 atau 4. Hudud, qisas, diat, ta'zir. Semua tu daripada nas Al-Quran. Apa makna ta'zir? Hukuman menentukan ta'zir terletak pada bahu pemimpin pemerintah. Ta'zir ni maknanya melemahkan. Melemahkan bagi orang yang melakukan dosa tersebut. Baik. Apakah jenayah ta'zir tersebut? Jenayah ta'zir ni yang tidak disebut, yang dalam sinilah tak sebut. Ini bab zina. Ini bab qazaf, menuduh zina. Ini bab minum arak, ini hudud kan. Ini bab mencuri. Ini bab murtad, bab merompak. Kemudian bughah, iaitu pemberontakan. Kemudian qisas, iaitu membunuh dengan sengaja. Jadi yang tak cerita dan yang ini itu adalah ta'zir. Contohnya apa? Meninggalkan solat, ataupun lain lagi mengambil rasuah, atau lain lagi meninggalkan puasa. Okey. Apa makna ta'zir? Ta'zir iaitu hukuman yang diletakkan di atas bahu pemimpin. Kenapa hukuman ta'zir ini dibuat? Sini dibagi tunjuk sini. Hukuman ta'zir iaitu untuk menjaga kepentingan awam. Untuk menjaga kepentingan awam. Adanya undang-undang, maka tidak berlaku jenayah. Ya, bukannya kita nak menghukum orang itu. Kau curi lah, kau buat lah, aku potong lah kau. Bukan gitu. Iaitu kita nak menjaga kepentingan awam. Baik, seterusnya. Hukuman ta'zir hendaklah dipertimbangkan kesan baik dan menolong orang yang bersalah. Menolong orang yang bersalah. Iaitu kesannya pada orang yang buat dosa itu adalah memberi kebaikan. Contohnya, kalau orang itu dita'zir yang sesuai bagi orang yang tidak semayang, apakah yang boleh menolong balasan yang boleh menolong orang tu buat semayang? Contohnya, dia kena buat kerja amal kebajikan masyarakat. Maka dia dapat menolong diri dia memperbaiki syahsiah dia. Hukuman ta'zir hendaklah dipertimbang kesannya yang baik untuk menolong orang yang bersalah. Kemudian yang ketiga, iaitu kesalahan yang dilakukan hendaklah seimbang dengan hukuman. Kemudian yang keempat, dasar hukuman ta'zir iaitu adil. Adil ni iaitu ketepatan, kesesuaian. Kemudian yang kelima, ta'zir tak boleh melebihi hukuman hudud. Contohnya, hukuman membuang sampah merata-rata tidak boleh melebihi hukuman hudud. Seperti contoh mencuri, dipotong tangan orang yang membuang sampah merata-rata. Itu habislah pelajaran pertama. Mungkin tak faham, bolehlah rujuk balik semula kitab. InsyaAllah kita sambung pelajaran yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.